Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada tuan pengerusi majlis, ahli jawatan kuasa Masjid Karwa, Datuk Hanafiah pun saya nampak. Mana tu? Beberapa orang yang saya kenal, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berhimpun bersama-sama pada malam ini, dan saya kira lama sungguh saya tak ke Penang ni. Kalau lalu pun, kalau singgah pun makan nasi kandar je. Kuliah ni betul-betul lama, saya ingat bulan 11 tahun lepas kalau tak silap. Itu pun bukan di belah Penang, di belah seberang. Jadi kebetulan hari ini saya ada kesempatan untuk hadir, dan saya nampak dahsyat orang Penang ni. Daripada tengah hari tadi duk dengar khutbah, kuliah asar campur dengan maghrib, tunggu pula isyak. Saya duk tengok isyak ni kira tak ada orang dah ni kan. Saya ingat mungkin dalam 10 orang yang tunggu kot, tengok tak ada, 10 orang yang balik, yang lain semua tunggu. Itu yang pertama lah. Yang keduanya, tuan-tuan jangan salah faham dengan saya. Yang ni bukan saya nak jual ni. Ni hadiah Akmal yang letak ni. Nanti insya-Allah dia kata di hujung kuliah ni akan ada kuis dan kita akan bagi, siapa boleh jawab kita akan bagi. Cuma ada orang sponsor. Okey. Baik. Bercakap tentang ilmu dan akhlak. Bila saya letakkan poster dekat page saya, ilmu dan akhlak membentuk peribadi Muslim, sebahagian daripada netizen memberi pesan kepada saya, jangan lupa bawa cermin orang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, nak kena pakai ni juga. Pakai ni baru luar clear. Oh. Okey. Luar clear? Ha? Sampai 4 mikrofon ni, kalah menteri. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila bercakap tentang ilmu dan akhlak, sebelum kita nak suruh orang lain cermin diri dia, kita kena cermin diri masing-masing. Bukan nak kata salah teguran tu. Dan saya amat terima kasih kerana menegur saya. Kerana kadang-kadang orang yang selalu bagi ceramah ni, dia lupa nak ceramah diri dia. Dan bila orang tulis macam tu, saya kata betul, memang saya kena bawa cermin. Dan kebetulan Hotel Jazz ni betul besar cermin ni. Jadi Alhamdulillah, kita nak cerita tentang ilmu dan akhlak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bagi sesiapa yang menyelak Sahih Bukhari, dulu saya ada kuliah Sahih Bukhari kat Penang ni, tapi oleh kerana saya dah pindah Tanjung Malim, nak datang ke Penang ni susah sikit. Dulu duduk Kuala Lumpur senang, naik kapal terbang daripada Kuala Lumpur terus sampai Penang. Sekarang daripada Tanjung Malim nak pergi Kuala Lumpur dulu, nak naik kapal terbang pergi Penang, lepas tu patah balik Kuala Lumpur, lepas tu patah balik Tanjung Malim. Saya rasa macam agak berat sikit lah. Cuma bagi siapa yang ingat, saya pernah baca sebuah hadis yang agak panjang dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari bawakan dalam bab yang pertama dalam Sahih Bukhari. Bagi siapa yang ingat, saya akan bacakan, tapi kita akan tengok daripada angle yang berbeza. Kita nak tengok daripada angle ilmu dan akhlak. Dulu saya syarah, tengok angle berbeza. Ini kelebihan dalil dalam agama ni, dia boleh tengok daripada angle yang berbeza-beza. Kita nak tengok daripada angle mana? Nak tengok dalil daripada angle fuqaha, nak ambil hukum, boleh. Nak tengok dalil, nak tengok dalil daripada sudut pendakwah, boleh.
Nak tengok dalil dari sudut pakar motivasi, boleh. Nak tengok dalil dengan pandangan liberal pun boleh. Tapi liberal tu tak kena lah kan. Tapi dalil boleh dilihat dengan angle yang berbeza-beza. Kali ni kita nak tengok hadis yang saya akan bacakan ini, kita nak tengok daripada angle ilmu dan akhlak. Dalam bab yang pertama dalam Sahih Bukhari, Al-Imamul Bukhari membawakan satu riwayat daripada Ibn Shihab Az-Zuhri daripada Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqatu fin naum fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaki subhi thumma hubbiba ilayhi al-khala fakana yakhlu bighari hira wa yatahannathu fihi wa huwa at-ta'abbud al-layali zawati al-'adad qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu limisliha ثم يرجع إلى خديجة ويتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا وإنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل فقالت يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. Hadis ni panjang ni, saya potong separuh. Panjang, orang kata ustaz ni baca seorang-seorang. Tak apa, saya potong separuh, nanti saya baca yang kemudian. Maksudnya Ibnu Shihab Az-Zuhri meriwayatkan daripada Urwah Ibn Zubair sebuah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, perkara yang pertama yang Allah Ta'ala mulakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada wahyu ni ialah mimpi yang benar di dalam tidur. Ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar di dalam tidur. Kata Aisyah, Nabi Allah Ta'ala tidak akan berikan kepada dia sesebuah mimpi melainkan mimpi itu datang kepada Nabi jelas seperti cahaya pagi cerahnya. Kemudian dijadikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini perasaan suka bersendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersendirian di Gua Hira. Beribadat di sana. Ibadat ni ikut ibadat Nabi Allah Ibrahim. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Hajar ketika mensyarahkan hadis ini. Al-layali zawatil adad. Nabi beribadat di sana beberapa malam.
sebelum Nabi qabla ayyanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu limithliha, sebelum Nabi kembali semula ke Khadijah untuk mengambil bekalan, yang mana bekalan itu cukup untuk bilangan malam-malam yang seperti sebelumnya. Summa yarji'u ila Khadijah, kemudian bila bekalan habis, Nabi kembali wa yatazawwadu limithliha, dan Nabi ambil bekalan. Hatta ja'ahul haq, sehinggalah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kebenaran. Faja'ahul malak, datang kepada Nabi itu satu malaikat, Jibril. Faja'ahul malak, malaikat kata, Jibril kata, iqra, baca. Faqultu ma ana biqari, aku kata aku tidak boleh membaca, aku bukan seorang yang boleh membaca. Kata Nabi, fa akhadhani, dia pun mengambil aku, dia tangkap aku. Faghattani, dan dia peluk aku sehingga aku penat. Kemudian dia lepaskan aku, lalu dia mengatakan, baca. Nabi kata, aku tak boleh baca. Dia ambil aku kali kedua, dia tangkap aku kali kedua, dia peluk aku sehingga aku penat, dan dia lepaskan aku. Kemudian dia kata, baca. 3 kali dia peluk, lepas tu dia kata, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yang menciptakan manusia daripada alaq. Bacalah, dan Tuhanmu itu yang paling mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena, yang mana dia mengajarkan manusia perkara yang manusia tak tahu. Kemudian Nabi pun balik. Kata Aisyah, Nabi balik dalam keadaan jiwa Nabi menggeletar ketakutan. Nabi takut, dan Nabi bertemu dengan Khadijah. Nabi jumpa Khadijah. Nabi kata, zammiluni, zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Nabi ketakutan sehingga rasa tak sihat badan dia, dan dia cari selimut. Kan bila kita rasa macam nak demam, kita cari selimut lah kan, sejuk kan. Fazammaluhu hatta zahaba anhu ar-rawa, maka diselimutkan Nabi. Mereka yang ada dalam rumah tu selimutkan Nabi sehingga ketakutan tu hilang pada Nabi. Faqala li Khadijah, Nabi sebut kat Khadijah, wa akhbaraha al-khabar, setelah Nabi memberitahu kepada Khadijah itu apa yang dia nampak dekat Gua Hira. Nabi kata, laqad khasyitu ala nafsi, aku takut dengan diri aku. Ini ada pelbagai tafsiran kenapa Nabi rasa takut. Ada yang kata mungkin Nabi rasa dia macam nak mati dah, nampak benda pelik. Ada yang rasa mungkin Nabi rasa dia disihir. Mungkin Nabi takut orang kata dia gila bila nak cerita benda ni, orang tak percaya. Macam-macam lah. Tapi Nabi kata, aku takut. Khadijah kata, kalla, tidak, wallahi, demi Allah, ma yukhzikallahu abada, sekali-kali Allah tidak akan mengecewakan kamu. Fa innaka latasilur rahim, sesungguhnya engkau sentiasa menghubungkan hubungan silaturahim. Wa tahmilul kal, engkau sentiasa membantu menanggung bebanan orang yang sukar. Wa taksibul ma'dum, engkau sentiasa memberikan pemberian kepada orang miskin. Wa taqrid dhaif, engkau sentiasa memuliakan tetamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau sentiasa membantu perkara-perkara yang benar. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi ila Warqah bin Naufal. Khadijah tak cakap banyak, Khadijah bawa Nabi pergi jumpa Warqah bin Naufal. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah,
Yang mana Waraqah bin Naufal ni merupakan seorang lelaki yang telah menganut agama Nasrani waktu jahiliyah. Wa kana yaktub al-kitab bil Ibraniyah, dan dia boleh menulis bahasa Hebrew. So Waraqah ni orang hebat. Dia boleh bahasa Arab, dia boleh bahasa Hebrew. Wa kana yaktubu minal Injil bil Ibraniyah ma syaa Allah ay yaktub. Dia boleh menulis dalam bahasa Hebrew, boleh tulis Injil pun dalam bahasa Hebrew. Wa kana syaikhan kabiran qad ami, dan dia merupakan seorang yang telah pun meningkat umur tua dan mata pun telah buta. Sehingga Khadijah kata kepada Waraqah, wa kana ibna ammi Khadijah, dia ni anak kepada bapa saudara Khadijah, maksud dia sepupu dengan Khadijah. Maka Khadijah kata, ya ibna ammi isma min ibni akhik, wahai anak kepada pak saudaraku, wahai sepupuku, dengar daripada anak saudaramu ini, iaitu Nabi ya. Waraqah kata, ya bena akhi, maza tara, wahai anak kepada saudaraku, kau nampak apa? Apa yang kau tengok? Maka Nabi pun cerita apa yang dia tengok. Nabi cerita satu yang dia tengok, apa yang berlaku dekat dia. Waraqah kata, hadzal namus allazi nazzalallahu bihi ala Musa. Itu namus yang Allah Ta'ala pernah turunkan kepada Nabinya Musa. Namus ni, maksud namus ni disebut dalam kitab Injil lah. Namus ni pembawa berita rahsia, iaitu pembawa wahyu lah, Jibril lah tu. Digelar namus oleh Waraqah, yang Allah Ta'ala turunkan kepada Musa. Ya laitani fiha jaza', laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Waraqah ni bila dengar je cerita Nabi, apa yang berlaku dekat Gua Hira tu, terus dia kata, tu Jibril yang Allah Ta'ala pernah turunkan kepada Musa. Alangkah baiknya kalau aku masih muda. Laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Alangkah baiknya kalau aku masih hidup ketika mana kaum kau halau kau keluar daripada kampung kau nanti. Faqala aw mukhrijiyahum, adakah mereka akan halau aku? Faqala na'am, dia kata ya. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Ya, tidak ada seorang lelaki pun sebelum ini yang membawa ajaran seperti mana yang kau bawa, melainkan mereka akan dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran muazzara. Kalaulah pada hari itu aku masih hidup, aku akan bantu engkau dengan bantuan yang bersungguh dan tidak berbelah bagi. Falam yanshab Waraqah an tuwfiya wa fatara al-wahyi. Tapi Waraqah tidak tinggal lama selepas itu, dia pun meninggal dan wahyu pun terputus seketika. Hadis ni Imam Bukhari bawa di awal-awal Sahih Bukhari. Siapa buka Sahih Bukhari, selok hadis yang awal, bab yang awal, dia akan jumpa hadis ni dalam bab yang paling awal, bab nombor 1. Bab bagaimana bermulanya wahyu. Hadis ni tuan-tuan mungkin pernah dengar. Siapa yang ikut kuliah saya pernah dengar. Cuma saya nak sebut kat sini, oleh kerana kita nak bincang tentang ilmu dan akhlak, hadis ni mengandungi dua-dua aspek ni.
Dan sangat-sangat penting hadis ni bagi orang Islam faham yang mana agama ni bermula dengan ilmu dan bermula dengan akhlak. Tidak mungkin satu orang buat ceramah agama, mendakwa dirinya pendakwah agama, merasakan diri dia berada dalam gerakan agama, tapi dalam masa yang sama tidak membawa ilmu dan tidak membawa akhlak. Bila kita tengok dalam hadis ni tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tengok dalam hadis ni, Nabi SAW diberikan wahyu oleh Allah kali pertama dekat sinilah, dekat Gua Hira. Betul? Jadi mula wahyu, bermulalah ilmu. Ilmu tentang agama ni bermula bila turunnya wahyu. Tanpa wahyu kita tak mungkin tahu tentang agama. Hebat macam mana pun akal manusia tak boleh akan dapat tahu apa yang Allah suka dan apa yang Allah Ta'ala tak suka secara pasti daripada ibadat-ibadat kita. Turun wahyu baru tahu. Dan kita pun tak mungkin tahu tentang sifat-sifat Allah. Tak mungkin tahu tentang cerita-cerita Nabi-Nabi terdahulu, melainkan apabila turunnya wahyu pada kita bagi tahu. Maka bermulanya wahyu, maka bermulanya ilmu tentang agama. Dan sebelum bermulanya ilmu tentang agama, Nabi SAW telah melazimi adab sebagai seorang mukmin dan muslim yang baik. Sebelum jadi Nabi pun. Sebab tu kita biasa dengar, Nabi sebelum jadi Nabi orang gelarkan dia apa? Al-Amin. Seorang yang amanah. Bahkan Syekh Al-Buti dalam fiqh sirah mengatakan, ketika mana dia menghuraikan tentang sirah Nabi sebelum daripada Nabi jadi Nabi, waktu Nabi nak pergi hijrah ni, Nabi minta Ali bin Abi Talib untuk serahkan semula harta orang-orang yang berada di Mekah tu untuk dikembalikan, kerana Nabi merupakan pemegang dan penyimpan harta orang-orang Quraisy sebelum dia jadi Nabi. Bahkan selepas dia dilantik jadi Nabi pun orang percaya lagi kat dia. Maka Nabi telah menjadi manusia yang melazimi adab. Dan sebab itulah bila Nabi sebut dekat Khadijah, aku takut dengan diri aku, Khadijah sebut apa? Khadijah sebut 4 benda komplit sebagai seorang manusia yang ada akhlak dan yang ada prinsip dan berpegang dengan sifat yang baik. Khadijah kata apa? Tidak, demi Allah, Allah tidak akan sia-siakan kamu. Kerana kamu, wahai suamiku, sentiasa menghubungkan hubungan silaturahim. Membantu orang yang menanggung bebanan, bantu orang susah, muliakan tetamu, dan tolong benda-benda yang namanya kebenaran. Ni orang ada akhlak. Sebelum ada wahyu, sebelum dia dilantik jadi Nabi, baginda melazimi akhlak yang baik. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Sufyan Al-Thawri dalam satu riwayat, seorang ulama hadis, dia kata apa? Dia kata golongan-golongan salafus salih, budaya mereka terutama di kawasan Sauri di Iraq, mereka tidak akan mula belajar hadis melainkan setelah mereka ini ta'addaba wa ta'abbada qabla dhalika bi'20 sana. Mereka tidak akan mula belajar hadis melainkan mereka akan belajar tentang adab, akhlak, dan mereka belajar tentang ibadat dulu selama 20 tahun. Ini juga yang disebut oleh Imam Malik kepada salah seorang pemuda Quraisy. Dia kata apa? Dia kata, ya bena Quraisy, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilm. Belajar dulu tentang adab
sebelum nak belajar tentang ilmu. Kenapa? Kerana adab ni benda yang dikongsi bersama. Satu-satu masyarakat yang ada budaya, yang ada tamadun, dia punya nilai yang dikongsi bersama. Sebab itu kalau kita baca sebuah hadis lagi Abu Sufyan, ya. Abu Sufyan masa jumpa Heraklius. Kan masa tu Abu Sufyan tak Islam lagi. Dalam Sahih Bukhari juga. Tuan-tuan mungkin pernah dengar hadis tu. Saya pernah hurai dekat YouTube ada. Tuan-tuan bisa tengok saya kat YouTube kan. Hari ni baru saya tengok live kan. Ramai juga sebut tadi, dia kata saya tengok YouTube je Ustaz selama ni. Hari ni baru tengok live, dia kata. Macam lain sikit. Saya pun tak tanya lain tu apa kan. Heraklius memanggil Abu Sufyan, dan Abu Sufyan masa ni masih belum Islam. Dan masa ni Heraklius tahu yang Abu Sufyan ni ada gencatan senjata, perjanjian damai dengan Nabi. Itu perjanjian Hudaibiyah. Dia panggil Abu Sufyan. Sebab apa dia panggil? Dia nak tanya tentang Nabi. Pasal apa nak tanya tentang Nabi? Sebab Nabi tulis surat kat dia ajak masuk Islam. Jadi sebelum nak baca surat Nabi ni, dia nak tahu dulu tentang Nabi ni, sifat dia macam mana. Maka sebab itu ulama-ulama hadis pun dia syaratkan pada perawi hadis ni, dia syaratkan nak terima, nak jadikan hadis sahih. Pertama, syarat nombor 1, perawi itu mesti berkredibiliti dari sudut agama. Kan syarat hadis sahih ada berapa? Ada 5. Syarat nombor 1, adalatul ruwah, kredibiliti perawi dari sudut agama. Maksudnya agamanya tidak dipertikaikan. Dan nak jadikan perawi itu adil, nak jadikan perawi itu berkredibiliti, ada 5 syarat lain yang diletakkan. Ada 5 syarat. Syarat hadis sahih ada 5. Nombor 1, kredibiliti perawi. Nak dapatkan kredibiliti, ada 5 syarat lain. Pertama, Muslim. Kedua, baligh. Ketiga, berakal. Keempat, bertakwa. Dan kelima, menjaga maruah. Apa maksud menjaga maruah? Melazimi adab-adab yang baik, yang diterima pakai sebagai baik oleh masyarakat setempat dia. Baru hadis boleh jadi sahih. Jadi maksudnya seorang yang nak bawa ilmu kena ada adab. Hadis ni tunjukkan Nabi SAW adalah orang yang beradab. Sebelum daripada baginda menerima wahyu. Jadi kita pun sama. Sebelum nak berilmu, sebelum nak belajar ilmu, pastikan adab clear. Abu Sufyan dipanggil. Abu Sufyan dipanggil menghadap Heraklius. Heraklius tahu dia ni tak puas hati dengan Nabi, tapi aku tak ada orang lain aku nak tanya. Yang paling dekat dengan Muhammad ni dia ni lah. Dia pun panggil dengan geng-geng dia sekali. Sebab Abu Sufyan tak datang seorang ke Syam. Dia datang dengan geng, bawa geng-geng sekali. Jadi Heraklius ni dia panggil dia punya jurubahasa. Menunjukkan Heraklius tak boleh bahasa Arab lah. Dia panggil jurubahasa yang boleh dua-dua bahasa. Bahasa Heraklius boleh, bahasa Abu Sufyan pun boleh. Jadi Heraklius kata, ni bagi arahan dekat depa ni, aku nak tanya tentang beberapa soalan. Tolong siapa yang paling dekat nasab dia dengan lelaki yang mengaku diri dia Muhammad? Abu Sufyan kata, aku paling dekat nasab. Bawa mari depan. Qaribu. Dekatkan dia. Dekatkan dia. Biar dia menghadap kat aku. Kawan-kawan kat belakang, duk belakang buat satu barisan juga menghadap aku. Bagi tahu kat ni, lelaki ni, aku nak tanya kau tentang Muhammad yang kat belakang ni. Kalau dia jawab tipu, hampa bagi tahu dia tipu. Tak payah cakap, bagi syarat cukup. Mana-mana tak kisah. Abu Sufyan kata apa? Kalaulah tidak kerana aku takut mereka menuduh aku menipu, dah pasti aku menipu. Maksudnya Abu Sufyan yang tak Islam tu pun, dia ada bagi tahu tentang nilai yang dikongsi bersama, iaitu tipu tak bagus.
Kan? Tipu tak bagus. Jadi bila kita nak jadi orang yang bawa ilmu dan orang yang nak menyampaikan ilmu dan orang yang nak belajar ilmu, kita kena melazimi adab dan akhlak yang baik. Apa dia? Adab dengan Allah, tidak melakukan syirik pada dia, melaksanakan apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Adab dengan Nabi, beriman dengan apa yang Nabi bawa itu adalah yang terbaik. Suruh diri sendiri melazimi adab ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ni juga bagi tahu kepada kita tentang adab dalam nak menuntut ilmu. Adab dalam menuntut ilmu ni banyaklah. Saya nak sebut yang ada, yang terkandung dalam hadis yang saya baca tadi. Yang pertama tentang mengikhlaskan niat. Ini sangat penting. Kadang-kadang syaitan suka ganggu kita. Nabi sebut dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamahu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannah. Riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, dengan sanad yang sahih. Maksudnya Nabi kata sesiapa yang mempelajari satu ilmu yang mana ilmu ni dipelajari sepatutnya untuk dapat keredaan Allah, tetapi dia tak belajar ilmu tu melainkan untuk dapat habuan dunia, dia tak akan dapat bau syurga. Maksudnya perbetulkan niat. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ketika mana Jibril datang nak bagi ilmu kat Nabi, bagi ayat Quran ni, dia bagi ilmu lah. Ni bunyi apa ni? Memang bunyi macam tu kan? Boleh kau dah. Dia dah penat tu. Berapa orang lah ceramah ni kan? Dia asyik menjerit je kat situ kan? Baik. Mengikhlaskan niat ni ada dalam hadis ni. Sebab itu waktu Jibril alaihi salam datang berjumpa dengan Nabi, dia bawa dulu ayat, Allah Ta'ala perintahkan Jibril bawa dulu ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nak suruh berilmu, kerana tidak mungkin seseorang itu akan mendapat ilmu agama tanpa ada membaca. Tak mungkin. Mesti baca. Kemudian baca bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan. Baca dengan nama Tuhan. Di sini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, baca dengan nama Tuhan ni maksud dia apa? Baca dengan nama Tuhan ni, baca dalam keadaan kamu tahu, kamu sedar pada diri kamu, sesungguhnya apa yang kamu akan baca ni adalah ilmu yang datang daripada Tuhan, yang mana kamu diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. So kalau orang ni dia belajar ilmu, diingat ayat yang pertama yang turun kepada Nabi ni, dia akan nasihat diri dia. Seperti Imam Bukhari letak hadis ni awal-awal dalam Sahih Bukhari, sebelum nak belajar hadis-hadis lain, lalu dulu hadis ni. Nak bagi tahu apa yang kamu baca ni ilmu Tuhan, bukan ilmu kamu. Apa yang kamu baca dan yang kamu akan sampaikan kepada manusia ni ilmu Tuhan. Kamu kena amanah dengan ilmu. Dan kamu kena sedar, ilmu inilah bila kamu salah guna, yang sepatutnya kamu baca dengan nama Tuhan, tapi kamu tak baca dengan nama Tuhan, dan kamu akan kena. Kamu akan diberikan azab bila kamu mencari dunia dengan ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Dia ilmu ni tuan-tuan dan puan, dia rezeki. Ilmu ni rezeki. Bukan semua orang dapat ilmu yang sama. Ni tak suruh berhenti kot ni, banyak sangat ni. Kau apa dah? 10 suku dah. Kita berhenti kau apa ni? Ha? Ada yang kata sampai subuh. Jangan. Okey.
Kat mana saya tadi? Lupa lah. Tapi nak cerita tu lah. Ilmu ni rezeki. Bukan semua orang dapat ilmu yang sama. Ada orang baca 2 jam, apa pun tak dapat. Ada orang baca sejam, banyak dia dapat. Ada orang baca 5 jam, dapat separuh daripada orang yang baca 2 jam. Kan? Ada orang baca 5 jam, tak dapat apa? Sebab baca Facebook. Orang lain baca kitab, dia baca Facebook. Adalah dapat, tapi bukanlah ilmu. Kadang-kadang 5 jam, tak dapat pun ilmu tentang akhirat. Tak dapat pun ilmu yang boleh meningkatkan keimanan. Ilmu adalah rezeki. Tetapi ilmu yang Allah Ta'ala bagi ni amanah. Dan kamu kena ikhlas dalam menuntut ilmu. Maka inilah ayat yang pertama yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi. Pertama nak bagi tahu kepada Nabi, apa yang kamu akan baca dan dengar ini adalah ilmu yang datang daripada Allah. Cuma mungkin ada di kalangan kita yang macam terkejut lah, macam mana baca pula? Jibril suruh baca pula, Allah suruh baca, Nabi kan tak boleh baca. Dia baca ni ada 2. Satu, baca ni maksud dalam bahasa Arab, baca yang pertama baca daripada lembaran ni, baca. Yang kedua, baca maksud ikut. Baca dengan saya, cikgu kata. Anak murid tak tanya pun, nak baca apa cikgu? Tak ada. Ikut cikgu, baca sama-sama. Kan baca juga kan? Betul tak? Itu pun baca. Maksudnya Jibril suruh ikut dia. Okey? Itu yang pertama. Dan yang kedua, tafsir ayat ni, baca dengan nama Tuhan yang menciptakan. Bacalah tentang wahyu supaya kamu merasakan diri kamu hamba bagi Tuhan yang menciptakan kamu. Supaya tidak ada ruang dalam diri kita ni bila baca tentang agama, bila berilmu tentang agama, tak ada ruang untuk kita kata aku hebat. Aku nak ilmu ni supaya orang kata aku hebat. Sebab Imam Ahmad pernah sebut, mempelajari ilmu ni adalah untuk menghindarkan kejahilan daripada diri sendiri dan juga pada masyarakat. Bukan untuk angkat diri. Sebab tu kalau orang ni belajar ilmu untuk mengangkat syariat Tuhan, kalau dia tersilap dalam memberikan pandangan, dia akan tarik dan dia akan mengaku kesilapan dia. Tapi kalau orang belajar ilmu semata-mata untuk angkat diri, tiba-tiba kalau tersalah dan tersilap dalam satu isu, dia buat diam. Kerana dia rasa kalau tarik tu mungkin akan menjatuhkan reputasi dia. Jadi kita nilailah diri kita. Kata tak apa ustaz, saya boleh mengaku. Memanglah follower belum ada ratusan ribu, kita kata bolehlah mengaku. Kan kalau kita letak kat Facebook pun kalau tersalah 5 orang je like. Tapi kalau dah 5,000, 10,000 orang baca, orang share, tiba-tiba nak bagi tahu salah, macam mana? Malu tak? Masa tu nilailah diri. Kamu ni belajar ilmu dan menyampaikan ilmu nak jadi hamba Tuhan ke? Nak suruh orang jadi hamba kamu? Nilai diri. Tuan-tuan, yang kedua, faedah daripada hadis ni, ilmu ni perlu tumpuan. Ilmu perlu tumpuan. Maka sebab tu Nabi ni Allah Ta'ala bagi wahyu kat dia waktu dia bersendirian dekat Gua Hira, dan waktu tu Jibril datang peluk Nabi berapa kali? 3 kali sampai Nabi penat. Untuk apa 3 kali? Sekali cukup lah. Ataupun tak payah, datang-datang bagi terus. Dia nak suruh Nabi fokus. Ini yang disebutkan oleh ulama hadis, antaranya Al-Khattabi. Dia kata di antara hikmah Jibril peluk Nabi ni supaya Nabi ni fokus. Jadi belajar ilmu perlu kepada fokus, perlu tumpuan. Sebab tu yang mari sini ni perlu tumpuan. Kita perlu tumpuan. Tinggalkan sekejap rumah. Malam ni ada cerita apa? Tinggalkan kejap. Kan? Dia tak apalah, boleh datang kuliah, Liverpool lambat lagi. Tapi perlu juga tumpuan tu.
Perut tengah lapar, tunggu kejap lah. Makan boleh tangguh. Ilmu kalau aku tinggal, dia akan hilang. Contohnya kan, dia akan berakhir sesi ini. Aku tunggu sekejap. Dia memerlukan kepada tumpuan. Dan benda inilah yang dilakukan oleh ulama dulu. Sehingga kan Abu Hatim Ar-Razi, umpamanya Abu Hatim Ar-Razi jalan kaki daripada Khurasan, Iran sampai ke Mekah, jalan kaki. Tuan-tuan datang masjid naik apa? Datang masjid naik motor. Tadi saya daripada hotel tadi, datang sini, jalan kaki je. Penganjur kata, "Oh Ustaz, siapa jalan kaki, kami boleh ambil naik kereta." Tak apa, saya nak jalan kaki. Malu dengan Abu Hatim jalan kaki daripada rumah dia sampai ke Mekah. Kita jalan kaki daripada hotel ke masjid pun mungkin kita rasa penat lah. Fokus dan perlu kepada pengorbanan. Tu Yahya bin Ma'in kan, masa bapak dia meninggal, tinggal harta kat dia, jutawan dia, tapi digunakan untuk mengembara sampai jadi orang yang paling miskin, hanya tinggal selipar je. Ilmu perlu fokus. Mungkin ada orang kata kat saya, Ustaz kena buat bisnes Ustaz. Jadi kalau kalau saya buat bisnes, saya fikir jugalah, kalau buat bisnes, mungkin tumpuan kepada ilmu akan kurang. Ilmu perlu tumpuan. Bukan tak bagus bisnes, ada orang lain dah buat. Kerana bisnes ni fardu kifayah kan. Biarlah kita berada di bidang yang kita rasa bermanfaat untuk umat. Tapi siapa yang nak masuk bidang ilmu, nak mempelajari sesuatu, nak memahami sesuatu, perlu tumpuan. Lagi dalam dia nak belajar, lagi tinggi dia nak berilmu, lebih banyak pengorbanan dan tumpuan yang dia perlu buat. Ini yang ditunjukkan dalam hadis Nabi SAW ni. Nabi penat, sampai penat 3 kali kena peluk. Nak suruh fokus supaya Nabi tak fikir benda lain. Dia akan terima satu benda yang sangat penting dan sangat berat. Dan yang ketiga, faedah daripada hadis ni tentang ilmu dan adab. Orang yang nak berilmu ni, orang yang nak belajar ni, kena ada perasaan sabar. Sabar dengan ilmu, sabar dengan kerenah guru. Bukan saya nak mewajarkan kerenah guru, tapi kadang-kadang manusia ni ada sikap dia yang kita kena sabar. Dalam isu ni, siapa guru Nabi? Jibril lah. Jibril datang peluk Nabi. Mula-mula dia suruh baca kan, lepas tu dia peluk sampai Nabi penat, lepas tu dia lepas baca. Nabi pun kata, aku tak boleh baca. Peluk lagi sampai penat, baca. Aku tak boleh baca. Peluk lagi sampai penat, baca. Aku tak boleh baca. Nabi tak kata, "Hei, mangkuk, aku tak boleh baca lah." Dalam nak menerima ilmu, kita kena sabar. Tuan-tuan, ada satu kisah. Seorang ulama hadis nama dia Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. Dan dia terkenal dengan gelaran A'mash. A'mash ni, digelar A'mash, maksud A'mash tu orang yang rabun, tak nampak. Sebab memang mata dia rabun. Dia ni ada satu perangai. Kalau dia baca hadis, jangan siapa duduk sebelah dia. Dia tak suka. Dia akan berhenti kelas. Jadi satu orang hamba Allah, murid dia masuk duduk sebelah dia. Tak tahu kenapa, mungkin sebab tak ada tempat lain kot nak duduk. Dan dia duduk, dia diam. Dia tahu Ammah tak suka. Dia duduk diam. Dia ingat Ammah tak nampak dan tak tahu. Dia diam sebab dia tak nak A'mash memberhentikan kelas hadisnya. Ammah pun tahu dia ada kat sebelah. Jadi A'mash pun keluarkan kehak sambil meludah kat dia. Tu. Sebab guru tak suka dia pergi duduk sebelah tu kan. Kawan ni duduk diam je lah, kena ludah. Ni bukan kena kencing lagi, kena ludah. Kan? Kena ludah dengan tok guru. Tapi dia sabar. Kerana dia nakkan ilmu. Dia nakkan ilmu, perlu kesabaran. Dan perlu menghormati guru. Hormat kepada guru. Tapi hormat ni bukan taksub.
So kalau kita jadikan dia guru, kita hormat dia. Hormat sebagai nilai seorang guru. Tak sama orang yang pernah jadi guru kita dengan orang yang tak pernah jadi guru, tak sama. Dia pernah ajar satu benda yang bermanfaat, mana nak sama dengan orang lain. Tapi taklah tak masuk benda tak betul kena cakap tak betul lah. Tapi penghormatan dan apa ni kita panggil adab kepada guru perlu ada. Sehingga Syafi'i kata, Imam Syafi'i, dia kata, aku kalau duduk depan Imam Malik kan guru dia, aku nak selak lembaran kitab pun, aku buat slow-slow je, tak nak bagi bunyi. Takut dengan Imam Malik. Bukan takut, hormat, haibah. Dia ada rasa dalam diri dia kehebatan. Ini Imam Syafi'i. Kan? Ada ulama-ulama hadis yang mana mereka takut nak tanya, nak minum pun takut. Ar-Rabi' kata, anak murid Imam Syafi'i kata, aku takut kalau Imam Syafi'i tengok aku nak minum aku segan. Ada satu kisah. Ibnu Abbas, Sya'bi meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni siapa tuan-tuan dan puan-puan? Sepupu Nabi. Dan dia ni tarjumanul Quran. Orang yang power tafsir Quran ni. Dia ni satu hari dia nampak Zaid bin Sabit naik kenderaan, naik kuda. Tak ada, dia tak sebut. Dia kata birika, tunggangan, naik seekor tunggangan. Dia tak cerita kuda ke unta. Ibnu Abbas terus pergi ambil dia punya tali pedati, dia panggil tali pedati tu, bawa kan. Kata Zaid bin Sabit, maza taf'al ya ibn ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kau buat apa ni wahai anak kepada bapa saudara Nabi? Maksud, sepupu Nabi, kau buat apa ni? Kata Ibnu Abbas, hakadha ulimna an nahtarima ulama'ina. An nahtarima ulama'ana. Beginilah kami diajar untuk menghormati guru, ulama-ulama di kalangan kami. Zaid bin Sabit kata, arini yadak, tunjukkan kepadaku tanganmu. Ibnu Abbas pun tunjuk tangan. Zaid bin Sabit dengan Ibnu Abbas ni, Zaid tua lagi, Ibnu Abbas ni muda. Dia kata, arini yadak, tunjukkan tanganmu. Dia kata kat Ibnu Abbas, bawa mari tangan tengok. Ibnu Abbas pun tunjuk tangan. Zaid bin Sabit ambil tangan tu, cium tangan. Hakadha ulimna an nahtarima ahla bait Rasulina sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kami diajar untuk menghormati ahli bait Rasul kami. Alangkah indahnya dunia ni kalau masing-masing ada adab. Kan? Kita mungkin berbeza. Dalam bab politik kita beza. Tapi kalau orang tu pernah jadi guru kita, penghormatan kita pada dia tak adalah sampai kita nak maki dia terlebih. Kerana kita pernah ambil ilmu pada dia. Kita cuma bagi tahu saya tak setuju dan dia guru saya. Kan? Bukan nak suruh tak masuk dah. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini juga memberi isyarat kepada kita, belajar ni kena ada proses. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yang dia turunkan kepada Nabi tu, apa dia? Tentang qalam. Mengajar, belajar dengan pena kan? Ada proses. Belajar ni kena membaca, kena menulis, dan kena bertanya kepada orang yang lebih tahu. Sebab tu Khadijah bawa pergi jumpa Warakah. Khadijah bawa pergi jumpa Warakah. Nak bagi syarat pada kita nak berilmu ni dalam agama ni kena ada guru lah. Bukanlah maksud semua benda kena tanya guru, tapi ada ilmu yang sangat-sangat penting, ilmu yang dipanggil sebagai kunci. Ilmu kunci ni kena pergi belajar dengan guru. Dah dapat kunci tu nak baca sendiri, tak apalah, bolehlah buat penambahan. Tapi yang lain kena belajar dengan guru. Benda yang asas kena belajar dengan guru, supaya tak salah faham. Jangan salah faham saya.
Saya tak kata ilmu tu hanya mesti berjumpa guru. Sebab ada orang kata siapa yang belajar tanpa guru, syaitan guru dia kan. Sebenarnya taklah begitu tepat. Kerana ada di kalangan sahabat Nabi ni yang terima surat Nabi dan belajar melalui surat Nabi je. Ada di kalangan manusia yang masuk Islam hanya dengan surat Nabi. Najasyi umpamanya. Takkan syaitan suruh dia masuk Islam. Dia kata siapa belajar tak ada guru, tak melalui guru, tak melalui mulut guru, kira syaitan lah guru dia. Takkan syaitan nak suruh Najasyi masuk Islam. Dia terima surat Nabi dan dia masuk Islam. Kan? Maka kita kata belajar ni ada banyak cara, tapi yang paling penting untuk memahami asas dalam sesebuah ilmu perlu bertanya kepada orang yang lebih tahu. Maka sebab itu Khadijah bawa pergi jumpa dengan Waraqah ibnu Naufal. Dan dalam menuntut ilmu ni tuan-tuan, benda yang paling penting kena ada teman-teman yang memberikan sokongan supaya kita ni tak futur, supaya kita ni tak lemau, tak jadi mandong. Belajar ni susah kan? Belajar ni susah. Saya buat PhD dekat Jordan. Ada orang kata buat PhD senang. Tak tahulah, saya rasa susah. Bukan rasa, memang susah. Susah gila bagi saya lah. Jadi bila sampai kat Jordan tu, kerja banyak, tugasan banyak, exam lagi, kena baca kitab, nak kena habiskan tu. Rasa berat, beban. Jadi kena ada kawan-kawan yang memberikan semangat. Kawan-kawan yang ingatkan kita balik supaya fokus. Sebab tu bila Nabi balik, Khadijah bagi semangat. Supaya Nabi stay fokus. Jangan distracted, jangan dialihkan dengan benda yang tak penting dalam menuntut ilmu ni. Okey? Dan yang terakhir kot, lama dah ni kan? Lama dah ke saya kuliah? Sejam lah kot. Baru setengah jam. Jam bateri habis tu. Dan yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan, amanah ilmu. Orang yang ada ilmu ni kena amanah. Amanah ilmu maksud apa? Amanah membawa ilmu dan bercakap berdasarkan dengan ilmu yang dia ada. Sebab itu Nabi SAW masa dia tanya kepada bila Warqah tanya kat dia kata aku jumpa ni. Dia kata tu namus yang Allah Ta'ala bagi kat Musa. Pernah turunkan kepada Musa. Dia kata alangkah baiknya kalau aku masih muda, alangkah baiknya kalau aku hidup masa engkau dihalau keluar. Baru 5 ayat. Belum cerita pasal dakwah lagi, baru cerita tentang baca, baru cerita tentang kebesaran Tuhan. Dia tahu dah, Waraqah tahu dah. Kerana dia baca Taurat, dia baca Injil, dia tahu. Sebab dia tahu kisah Nabi Musa, dia tahu kisah Nabi Isa. Dia tahu Nabi-Nabi ni kalau Allah turunkan kepada mereka wahyu melalui Jibril akan dimusuhi. Sebab tu dia kata lam ya'ti rajulun qattum bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tak ada seorang pun yang bawa macam mana kau bawa, ajaran ni kau bawa, melainkan dia akan dimusuhi. Dan kau kena amanah lah. Sebab tu Nabi tak boleh nak bayang. Awa mukhrijiyahum, adakah mereka akan halau aku? Tapi Nabi kekal. Dan akhirnya betul tak Nabi dihalau? Betul. Amanah ilmu. Tapi kita kena buat. Kadang-kadang bila kita menulis sesuatu, nak memberikan penjelasan kepada orang, ada orang kata kita pula yang nak mewujudkan suasana kekeliruan pada orang. Sedangkan kita tulis nak bagi jelas ke orang. Dia tuduh kita, dia pula tuduh kita nak kelirukan orang. Dia pula tuduh kita nak pecah belah masyarakat. Dia pula tuduh kita nak buka pintu perbalahan. Sedangkan kita nak menjawab tomahan yang orang bagi kat kita. Yang lagi dahsyat pada tu, bila kita jawab je orang tuduh kita, kita bagi tahu tuduhan tak betul, dia pula tanya kita, koyak ke?
Ini bahasa budak muda dia tahulah kan. Koyak ke? Ni bukan masalah koyak tak koyak, masalah orang tuduh tak betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah adab dalam nak berilmu. Dan ilmu yang kita dapat insya-Allah mudah-mudahan memberikan kesan kepada diri. Dan jangan ingat bila orang berakhlak ni nampak benda tak betul, diam je, senyum je, sengih je. No. Ada waktu marah juga berakhlak. Ada waktu perang pun berakhlak. Bukan nak saya suruh perang lah. Nabi berperang dan Nabi berperang dengan akhlak. Kerana Nabi, Allah Ta'ala kata, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sebab kita banyak salah faham tentang akhlak ni. Bila kita jawab aja, kan, ada orang tak puas hati, orang kutuk-kutuk kita pula dituduh tak berakhlak. Sedangkan orang yang kutuk itulah yang patutnya muhasabah diri. Kan? Dan mudah-mudahan kita tak menjadi orang yang manja dalam menuntut ilmu. Saya sebut tadi kan, dalam nak menuntut ilmu ni kena ada pengorbanan, kena ada kesabaran. Kan? Kesian tengok geng-geng kamera ni. Kadang-kadang kena maki dia pun ni. Apa ni lain tak elok? Tak guna punya PMT. Tapi Hikam, Abu Wais ni, Sobri ni, saya tengok dia orang ni senyum je kan. Dalam kita tak tahu. Sebab dia orang simpan je kan. Sebab dia orang ni dah memudahkan urusan untuk menuntut ilmu. Kita kena banyak terima kasih kat dia orang ni. Dia orang ada keluarga yang perlu diurus, ada urusan yang perlu diselesaikan, tapi dia orang sanggup duduk di sini. Ustaz-ustaz 2 jam, 3 jam balik kan. Dia orang ni lagi pandai daripada ustaz. Berapa banyak ada ustaz daripada kau? Kan? Jadi jangan ada unsur-unsur manja dalam menuntut ilmu. Orang dulu menuntut ilmu lagi susah pada kita. Kita duduk depan laptop je. Tara lain tak betul, tunggulah nanti. Tunggu nanti bila di-upload. Yang tak live punya, mungkin lah kan. Kita usaha supaya memudahkan penyampaian ilmu pada masyarakat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Selepas solat jemaah, wajib ke kita ikut imam baca doa? Dalam hadis Nabi kata, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk kita ikut. Tapi imam ni, nama imam dalam solat. Luar solat, dia tak imam dah. Faham tak? Jadi kalau imam bagi salam dia, maka habislah ikatan kita dengan dia. Sebab itu dalam hadis, ada hadis yang menunjukkan Nabi ni bila habis solat, Nabi akan pusing, kemudian Nabi akan duduk sekejap dan sahabat pun akan tunggu sekejap supaya orang perempuan beredar dulu. Dia kan bolehlah bangun dulu sebelum imam. Kan? Jadi zikir kuat-kuat ni dibenarkan kalau ada urusan nak mengajar orang lah. Kalau kat sekolah ke, kampung asli yang baru ke, nak ajar anak-anak ke. Tapi biasanya Nabi zikir dalam keadaan yang suara yang rendah. Sebab itu di antara hikmah lepas solat imam ni, bila bagi salam je, imam disunatkan untuk alih memandang makmum ataupun beralih ke belah kanan, nak bagi isyarat supaya orang yang datang kemudian solat dah habis. Kalau imam pandang ke depan lagi, dia ingat masih solat mungkin masih ada. Sebab orang wirid slow. Kalau wirid hara macam Malaysia, orang tahu dah solat dah habis. Kan? Ada satu surau saya pergi, dia punya kuatlah zikir. Saya masbuk masa tu. Jadi terganggu sikit lah. Terganggu. Patutnya kita jangan ganggu orang. Ada juga yang kata, siapa suruh datang lambat pada muka? Masjid ni bukan kau punya. Dan bukan semua orang pencen macam kau. Ada orang yang lambat sikit sebab dia ada kerja, ada ambil anak tuition. Kan? Pergi pasar sekejap, balik pada office, jam sekejap. Awak tak apalah pencen. Contoh kan? Dah lah pencen. Sah nombor 5 juga kan? Kenapa pengamal sunnah digelar Wahabi? Pengamal sunnah digelar Wahabi ni sebab orang yang menggelarkan dia Wahabi tak boleh nak berhujah. Guna label. Tu je. Kadang-kadang tak ada kaitan pun dengan Wahabi. Tiba-tiba je kena. Wahabi lah kau. Senang cerita. Sebab nak hujah hadis ni sahih tak sahih, sahih tak sahih, aku tak reti. Yang aku tahu aku tak setuju dengan hang, aku tak boleh nak jawab. Wahabi lah.
Saya sampai sekarang, tuan-tuan dan puan, saya tak tahu apa itu definisi yang betul-betul lengkap tentang Wahabi ni. Apa definisi yang kita kata jami' dan mani'? Satu definisi yang precise. Wahabi ni apa? Tak ada. Orang yang tak nak kunut, Hanafi jadi Wahabi. Sebab Hanafi tak ada kunut subuh. Orang yang zikir slow, Imam Syafi'i macam tu, dia menggalakkan zikir slow, Wahabi lah. Kan? Apa lagi? Orang yang suka bid'ah kan? Amalan orang Melayu, amalan orang lain. Baca dalam kitab mazhab yang 4, pasti ada benda-benda yang dibid'ahkan. Maka tidak ada ulama yang terlepas daripada Wahabi kalau macam tu. Jadi kita tak tahu Wahabi tu apa. Dia macam hantu lah. Kan? Orang takut tapi dia tak ada pun. Kan orang tanya saya, Ustaz Wahabi betul ke? Saya tak tahu Wahabi tu apa. Nama saya nombor 2 dalam senarai Wahabi. Nama saya nombor 2 sekarang ni. Nombor 1 Dr. Mazhar, nombor 2 Rora. Kan? Saya pun tak tahu. Tapi ada 2 senarai. Satu senarai ada 34 orang. Satu lagi senarai saya tengok sampai ada 60. Yang 60 ni tak tahu siapa pula yang tambah. Sebab ada banyak lagi bawah tu nombor-nombor ini kosong. Jadi ada orang tambah. Sajat masuk, Ma'over masuk, Alif Syukri masuk. Saya ingat kalau semua tu Wahabi, kita tak tahu sifat apa yang sama dengan Wahabi. Bagaimana kita hendak menyantuni saudara mara kita yang menjemput kenduri tahlil? Tuan-tuan, senang cakap tu terang. Kita cakap lapik-lapik orang tak faham, cakap tu terang lah. Bukan nak ajak pergi jihad pun. Bukan nak ajak pergi perang. Bagi tahu saya bab kenduri ni saya tak pergi. Kalau kenduri lain saya pergi. Cakap tu terang kan senang. Jangan susah hati. Kalau kenduri lain saya pergi. Wahabi lah tu kan. Apa? Tapi Ustaz, saya nak bagi tahu kat dia, saya tak pergi, tapi saya tak mau label Wahabi. Macam mana Ustaz? Tak boleh lah. Memang orang akan bagi. Memang orang akan bagi, terima je lah. Dan gelaran Wahabi ni tuan-tuan perempuan, tak mati pun. Saya dapat gelaran Wahabi, setakat ni makan sedap lagi. Pergi mana-mana insya-Allah ada orang kenal tak gambar. Tapi saya tak tahulah tak gambar tu untuk maki ke ataupun saya tak tahu lah. Tapi tak, orang ajak tak gambar. Urusan di airport jadi mudah. Ingat apa susah ke jadi Wahabi? Senang jadi Wahabi. Orang jemput pergi sampai ke US saya pergi. 3 kali pula tu. Sebab apa? Sebab Wahabi lah. Cuma ceramah kat Malaysia ada sekatan sikit lah. Ceramah kat Malaysia ni ada sekatan, yang tu saya tak nafi lah. Di Perak pun saya dilarang untuk berceramah kan? Kerana alasannya tak ada tahu dia. Tapi tak apalah, ceramah tak boleh di satu-satu tempat, tak kisah, yang penting boleh ceramah. Sampailah kata tak ada tempat dah saya nak boleh ceramah, contohnya kan, ceramah kat rumah bini dengan anak-anak, itu pun kalau dia orang nak dengar kan, tak apa. Kalau tak ada tulis, insya-Allah orang baca. Urusan orang nak label kita ni, itu bukan urusan yang kita boleh urus. Allah urus. Kalau Nabi pun kena label, apatah lagi yang akhlaknya tidak sebaik Nabi. Kalau kena lagi padan lah banding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlukah kita mensyirikkan seseorang yang syirik? Ni mensyirikkan apa ni? Kan? Dia ada satu istilah. Syirikkan Allah, salah. Syirikkan isteri, yang tu bincang lain. Mensyirikkan isteri itu maksudnya tidak mentauhidkan isteri lah. Kalau maksud ini syirikkan Allah, kalau dia melakukan syirik, kita kena kata syirik lah. Cuma syirik ni ada syirik yang kecil, ada syirik yang besar. Syirik yang besar mengeluarkan orang daripada agama. Contohnya macam maki hamun Nabi SAW, mencela Nabi contohnya, mencela Allah, sujud kepada berhala. Ini kufur, kafir lah. Kita kena kata dia kafir lah. Mempertikaikan benda-benda yang ijma' setelah ditegakkan hujah, dia kafir lah. So orang yang kafir kita kena beritahu kafir lah. Tapi kalau syirik kecil,
Contoh syirik kecil ni, orang yang percaya kepada sial, tapi dia tak percaya pada Allah, cuma dia kata benda ni mungkin ada kesan, contoh kan. Yang ni dia tak kafir lah. Ataupun dia pakai tangkal, tapi dia percaya Allah memberi mudarat dan manfaat, tapi dia pakai kau. Itu syirik kecil, dia tak mengeluarkan orang pada agama, tapi dosa lah. Yang ni kita kena beritahu lah, ni syirik kecil. Riak umpamanya kan syirik tersembunyi, tapi dia tak mengeluarkan orang pada agama. Jadi kena tengok syirik apa yang dia buat. Bila kita dapat kena pasti, kita kena beritahu. Betul syirik, kena beritahu, ini syirik. Orang dah mengaku, saya sebenarnya ustaz, saya ni kafir dah. Tak, hang Muslim lagi. Saya kafir dah ustaz. Hang Muslim lagi. Dah dia mengaku dia murtad, kena beritahu lah. Hang memang murtad pun. Taubatlah sekarang. Kan? Hadis berkaitan dengan akhlak banyak. Antaranya tidak ada perkara yang lebih berat di atas timbangan melainkan husnul khuluq, akhlak yang baik. Okey, apa beza akhlak dengan moral? Akhlak ni dalam Islam lah. Islam kita panggil akhlak. Dia ada kaitan juga akhlak dengan moral ni. Cuma akhlak ni seseorang yang melazimi adab-adab Islam. Akhlak ni dia ada sumber daripada Quran dan sunnah juga. Moral ni dia lebih kepada nilai yang dikongsi oleh masyarakat setempat. So moral tu dia ada tadakhul. Ada benda yang dianggap akhlak dan moral, tapi ada benda yang akhlak, dia anggap akhlak, tapi mungkin moral dia tak anggap sebagai moral. Contohnya amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin pada satu-satu masyarakat amar ma'ruf nahi mungkar, cegah orang buat benda mungkar secara publik, tak bermoral bagi setengah masyarakat di barat. Dia kata di barat bebas, di free country, saya nak tak pakai baju ke, saya nak buat apa pun di tengah-tengah masyarakat ni tak ada halangan. Tapi kita dalam Islam kita ada akhlak. Yang ni kita kata tak termasuk dalam akhlak yang baik. So kita kena bantras. Dan itu masih lagi dalam lingkungan akhlak Islam. Wih, banyak ni. Bagaimana cara nak berdakwah kepada ibu bapa untuk kembali berpegang kepada akidah yang sahih, yang akidah salaf? Kerana ibu bapa saya anti dengan aliran salaf, aliran salafi kot. Ni kot, kita kena bagi dia dengar ustaz-ustaz kita punya kuliah-kuliah pendek. Usahalah macam mana pun bagi dia dengar yang 2 minit, 3 minit. Bagi dia dengar. Usaha. Sebab ada orang, saya tak kata saya baik, tapi ada orang yang pernah henti saya. Banyak manusia bagi mesej kat saya. Dekat Pening ni pun ada satu orang pakcik datang salam dengan saya, cium tangan. Dia kata, saya minta maaf kat ustaz. Saya dulu macam-macam saya kata kat ustaz. Sekarang saya dah dengar 42 kuliah. Saya tak jumpa pun apa yang saya kata kat ustaz setakat ni. Tapi saya dapat ilmu-ilmu yang lain, saya ucap terima kasih. Saya tak kata saya baik. InsyaAllah saya akan usaha untuk bagi ilmu. Walaupun orang lain lebih hebat pada saya. Tapi ada manusia yang kadang-kadang benci kat saya hanya semata-mata kerana dia tak pernah dengar daripada saya. Ada satu orang benci kat ustaz kerana dia dengar orang lain yang kata tentang ustaz tu. Dia tak pernah dengar pun. Jadi kita kena bagi dia dengar dulu. Macam mana usahalah bagi dengar. Kan? Kadang-kadang timbul persoalan atau kata-kata seperti semakin tinggi ilmu tapi akhlak tidak secantik dengan ilmu yang diperolehi. Kata-kata seperti tinggi je ilmu tapi perangai tak bermoral. Okey. Dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Dia ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, orang yang berilmu memang tak ada akhlak langsung. Contoh macam mana orang berilmu tak ada akhlak? Orang berilmu tak ada akhlak ni macam orang baru belajar silat. Semua orang dia nak ajak gaduh. Dia rasa dia paling hebat sekali. Dia ingkar benda ni, dia bantah orang ni, dia cela orang ni, perkataan dia pun buruk. Yang ni memang tak ada akhlak lah. So kena nasihati dia. Islam tak perlukan akhlak yang buruk untuk ajak orang kembali pada agama dia. Satu. Yang kedua, kadang-kadang orang yang cakap ni dia pun tak tahu akhlak tu apa. Saya sebut tadi, di antara akhlak Islam berperang. Bila perang? Bila perlu.
Di antara akhlak Islam, bela nama Nabi. Macam mana bela nama Nabi? Bela nama Nabi daripada pemalsuan dan hadis palsu. Apa caranya? Bongkarkan bila seseorang baca hadis palsu. Ada orang anggap saya tak ada akhlak. Bila saya menjelaskan tentang status hadis, yang ni palsu, yang ni palsu, ada kata ni suka cari gaduh dengan orang ni tak ada akhlak. Sedangkan saya tulis tu, saya tak ada maki orang. Setakat ni saya tulis kalau secara public lah. Kalau saya tulis kat Facebook ke kat page saya tak pernah maki orang, saya tak pernah mencarut. Tapi ada orang kata tu tak berakhlak. Saya hanya menjawab saja polemik. Yang tu dianggap tak berakhlak. Bagi saya yang ni kena tengok balik. Kerana Nabi SAW pernah sebut, unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia menzalimi ataupun dizalimi. Kalau dia dizalimi, kita tolong dia supaya orang lain tak zalimi dia. Ada orang tuduh orang lain dengan cara yang zalim, saya tolong jawab. Bukan saya nak cari gaduh, tapi saya nak betulkan awak jangan tuduh dia tanpa sebab. Jangan tuduh dia secara zalim, kerana itu tanggungjawab saya. Kerana Nabi bagi tahu kat saya, mana-mana orang buat zalim, saya kena bantu orang yang dizalimi supaya zalim tu tak kena pada dia. Dan kena bantu orang yang menzalimi supaya dia tak kekal buat kezaliman dia. Bila orang zalim, berlaku zalim, kita tulis, tegur dia. Itu bukan tak ada akhlak. Itu apa yang Nabi suruh. Kan? Cuma laras bahasa kena sesuai. Kali pertama tegur kena bagi lembut. Kali kedua tegur kena ada sikit keras. Kali ketiga tegur keras sikit daripada yang kedua. So macam tu lah. Kena adalah level-level yang sesuai dan kita menentukan lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Ni ada buku ni. Ada 5. Saya pun tak tahu nak bagi soalan apa ni. Tuan-tuan, tadi saya sebut dalam hadis tadi, siapa yang riwayat hadis tu? Siapa boleh jawab? Hadis Bukhari yang saya baca tadi, sahabat mana yang riwayat? Ha? Aisyah. Meh, abang ambil. Ha? Itu soalan. Okey. Ini buku hadis 40. Soalan yang kedua. Apa yang saya bagi tu? Saya pun tak ingat lah. Ada seorang tua yang Khadijah bawa jumpa Nabi. Apa nama dia? Waraqah. Haji ambil. Jazakumullah khair. Saya sebut tadi, Iqra' ada 2 makna. Makna yang pertama baca daripada lembaran. Makna yang kedua ikut. Lepas tu Ustaz tengok berdepannya, saya tengok belakang pula dah ni. Ha? Okey. Ada 2 soalan lagi. Apakah nama Jibril yang disebutkan oleh apa ni? Angkat tangan. Semua kira nak menjerit je ni. Okey dek. Namus. Okey. Wah, ini Sahih Muslim ni. Okey, ini kita bagi orang perempuan ha. Okey. Fair and square sebab dia dapat paling tebal sikit ni. Okey. Imam Syafi'i mengatakan dia sangat hormat kepada guru dia sampai dia nak selak lembaran pun dia takut nak berbunyi. Siapakah guru itu? Imam Malik. Tolong bagi dekat gempa bumi. Bagi kat belakang. Akak apa ni, angkat tangan ni biar orang nampak.
Okey tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.